Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Syamil bin Hafiz, Cikgu Pendidikan Kesihatan tahun 4 anda pada tahun ini. Tajuk perbincangan kita hari ini adalah petunjuk awal. Apa itu petunjuk awal? Kita akan pergi satu persatu maksud apa itu petunjuk awal. Jadi murid-murid, objektif pembelajaran kita hari ini adalah murid akan dapat menyatakan punca penyakit tidak berjangkit dan mengelakkannya. Hari ini kita akan merujuk pelbagai topik ataupun pelbagai jenis penyakit yang mempunyai penyakit tidak berjangkit. Salah satunya adalah sakit jantung, asma, diabetes dan sebagainya. Kita akan pergi satu persatu. Untuk lebih memahami topik pembelajaran kita hari ini, murid-murid boleh membuka buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4 di muka surat 88 untuk lebih faham tentang penerangan yang diberikan oleh guru. Okey, apa itu penyakit tidak berjangkit? Penyakit tidak berjangkit adalah merujuk kepada penyakit kronik yang tidak disebarkan dari seseorang individu kepada individu lain. Ini membawa maksud adalah penyakit itu adalah secara individu dan dia tidak berjangkit kepada orang lain. Okay, sebagai contohnya adalah di sini adalah sakit jantung. Okey, kalau kita merujuk kepada penyakit berjangkit pula, penyakit berjangkit contohnya penyakit yang boleh disebarkan melalui individu lain kepada individu lain. Sebagai contohnya yang kita alami sekarang, penyakit COVID-19. Penyakit COVID-19 dikategorikan sebagai penyakit yang boleh berjangkit. Okey, seterusnya, apa itu penyakit tidak berjangkit? Penyakit tidak berjangkit adalah penyakit-penyakit ini biasanya berkembang perlahan-lahan dan bertahan untuk masa yang lama ataupun selalunya dia akan kekal sepanjang hayat. Okay. Penyakit ini dia adalah daripada permulaan kita daripada sekarang. Kita membentuk dia dan dia biasanya berkembang perlahan-lahan daripada usia muda sehingga ke usia tua. Dan apabila sampai satu tahap, kita akan mendapat penyakit tersebut. Dan penyakit ini selalunya bila kita dah kena penyakit ini, dia akan berkekalan ataupun dia akan ada dengan kita penyakit itu selama sepanjang hayat. Terdapat pelbagai contoh penyakit tidak berjangkit, antaranya adalah sakit jantung, penyakit buah pinggang, darah tinggi, asma dan diabetes. Hari ini kita akan merujuk tentang sakit jantung dan asma. Okey, sakit jantung. Sakit jantung dia merujuk kepada organ jantung dan pembuluh darah. Apa maksud dia kat sini? Okey, peranan jantung kita adalah untuk mengalirkan darah ke seluruh anggota badan. Jadi, bila sebut je penyakit jantung ini, dia adalah antara organ-organ yang terpenting dalam badan kita. Okay, masalah jantung juga boleh memberi kesan kepada organ-organ lain seperti otak, ginjal dan hati. Seperti yang cikgu nyatakan tadi, jantung ini merupakan organ yang menghantar darah kepada seluruh badan. Okay, sekiranya kita mengalami sakit jantung, dia akan memberi masalah kepada organ-organ lain juga seperti otak, ginjal dan juga hati. Antara punca sakit jantung adalah pemakanan kita yang mengamalkan pemakanan yang mengandungi kolesterol dan lemak yang tinggi. Ini adalah salah satu faktor yang mendorong kita mendapat sakit jantung. Kemudian adalah tekanan darah kita yang tinggi. Bila tekanan darah yang tinggi, dia akan menyebabkan sakit jantung. Okay. Bila kita kurang bersenam, kita kurang memberikan kerja kepada jantung, dia akan mendorong kepada salah satu punca sakit jantung. Kesan apabila kita terkena sakit jantung adalah kita akan menjadi sesak nafas dan sukar untuk bernafas. Kemudian sakit dada yang menggencang ataupun menekan. Dada kita rasa seperti ditekan dan sukar untuk bernafas. Jadi sakit jantung ni amatlah bahaya untuk kita. Sakit jantung ni adalah punca daripada kita sendiri kerana dia adalah penyakit yang dikategorikan sebagai penyakit tidak berjangkit. Kita yang menyebabkan penyakit itu datang kepada diri kita sendiri. Cara mencegah sakit jantung adalah dengan senaman secara berkala. Ini kerana bila kita melakukan senaman, dia akan melajukan degupan jantung. Jadi secara tidak langsung, ia mengaktifkan pergerakan ataupun degupan jantung kita. Yang kedua, kurangkan pengambilan makanan berlemak dan berkolesterol. Okey, ini kerana makanan berlemak dan kolesterol
adalah penyumbang kepada kita untuk mendapat sakit jantung. Akhir sekali, jauhi rokok. Okay, kenapa kena jauhi rokok? Okay, rokok adalah antara punca terbesar seseorang individu itu mendapat penyakit jantung. Jadi, tak ada manfaat untuk kita isap rokok. Jauhilah rokok. Penyakit kedua yang penyakit tidak berjangkit yang dibincangkan hari ini adalah asma. Apa itu asma? Asma ini adalah keradangan yang menjadi saluran pernafasan kita sempit. Dekat sini adalah saluran pernafasan kita tu untuk kita menghirup udara menjadi sempit. Ia akan menyebabkan kita sukar untuk bernafas ataupun dia dipanggilkan sebagai asma. Mereka akan mengeluarkan bunyi whistle ataupun lebih dikenali sebagai wheezing. Dia akan ada satu bunyi yang macam kita bernafas ada bunyi whistle ataupun dipanggilkan dia sebagai nama yang tepat dia adalah wheezing. Punca-punca asma adalah keradangan saluran pernafasan ataupun alahan kepada habuk dan bulu binatang. Ini antara punca-punca asma. Kesan jika seseorang individu itu menghidapi asma adalah dia sukar bernafas dan kalau dia bernafas pun dia akan menyebabkan dia tercungak-cungak. Yang kedua adalah batuk ataupun wheezing. Wheezing yang cikgu sebutkan tadi adalah bunyi whistle tu. Dia akan menyebabkan kita sukar untuk bernafas. Kemudian sukar untuk tidur. Ini kerana bila kita susah untuk bernafas, kita sukar untuk tidur dengan nyenyak. Cara mencegah asma. Senang je, jauhi kawasan berasap dan berhabuk, menjaga kebersihan diri dan ambil ubat dalam dos yang ditetapkan. Jauhi kawasan berasap ni membawa masuk kepada kita tak perlu, orang asma ni dia sukar untuk bernafas. Jadi kita kena tetap berada di tempat yang bersih, di udara yang bersih. Dan dia berkait rapat dengan menjaga kebersihan diri sebab asma ni adalah punca datangnya daripada kita menghirup udara. Kita kena hirup udara yang bersih, udara yang segar supaya kita tidak membawa kepada asma. Yang akhir sekali, ambil ubat dalam dos yang ditetapkan. Okey. Ada orang yang mengalami asma, dia ditetapkan dah ubat dia ataupun kita panggil ubat dia sebagai inhaler. Inhaler itu kita perlu ambil dia dalam dos yang ditetapkan. Jangan pula kalau kita tak ada asma, tiba-tiba kita nak guna inhaler tu. Inhaler tu dah ditetapkan oleh doktor kepada orang asma dan gunakanlah dia dengan dos yang ditetapkan oleh doktor. Okay, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Sekian terima kasih daripada cikgu. Okay, selamat maju jaya, stay safe dan jaga diri. Assalamualaikum.